Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel aku iaitu Izzat Review. Di mana dalam channel Izzat Review ni, Izzat akan membahas tentang siri tokusatsu, anime dan juga siri animasi daripada dalam dan luar negara. Okey, untuk first video ni Izzat nak bahas tentang sebuah siri tokusatsu kegemaran Izzat yang akan ditayangkan pada 9 Julai hari Sabtu ni jam 9 pagi. Nak tahu apa dia siri tokusatsu tu? Kita intro dulu. So, hari ni saya nak bahas tentang preview special Ultraman Deca. Berbekalkan lagi 5 hari Ultraman Deca nak tayang ni, so saya nak bahas sikit lah tentang preview special dia. Preview special Ultraman Deca dibuka dengan scene di mana Ultraman Trigger dalam bentuk Truth Tide dia sedang bertarung dengan Megalothor ataupun Megalozoa. Pada awal pertarungan di antara Megalozoa dengan Ultraman Trigger ni, Ultraman Trigger dilihat mengungguli pertarungan tersebut. Tapi bagaimanapun Ultraman Trigger akhirnya mengalami kesulitan dan berkat bantuan daripada God Select dan orang-orang sekeliling dia, Ultraman Trigger telah pun bangkit kembali dan dia pun berjaya menewaskan Megalothor. Dan bumi kembali aman. 9 tahun selepas kejadian itu, bumi sekali lagi menerima ancaman baru. Tapi kali ini tugas untuk melindungi manusia tidak berada lagi di bawah tanggungjawab Ultraman Trigger. Tapi tugas itu bakal digalas oleh satu Ultraman baru yang bernama Ultraman Deca. Dan satu scene menarik bagi Zat adalah scene yang ini ya. Scene ni sebenarnya bagi Zat menarik sebab ini adalah satu referensi kepada siri Ultraman Dyna. Sama juga macam Trigger dulu, di mana dia ada menggunakan scene yang sama dengan Tiga dulu lah. Dan Ultraman Deca pun lebih kurang sama je dengan Ultraman Dyna punya. Sekarang ni saya nak bahas tentang dia punya main character kita lah. Main character kita untuk siri Ultraman Deca ni bernama Asumi Kanata. Tapi Asumi Kanata tu bukan setakat nama je. Nama dia tu ada maksud dia, iaitu Asuomiro Kanatamade, ataupun dalam bahasa Inggerisnya I look forward tomorrow to go in beyond. Okey, itulah maksud dia ya. Dan kemudian pula kita diperlihatkanlah dalam kehidupan seharian dia. Walaupun bagi setengah orang sini tak penting, tapi bagi Zat sini menarik sebenarnya. Sebabnya kita dapat tengoklah detail macam mana rutin seharian dia tu dekat kedai keropok nasi milik atuk dia tu. Ada orang kata ayah dia, tapi dekat subtitle tulis datuk dia. Okay, so lepas tu pula diceritakan lagi yang Asumi Kanata ni asalnya adalah seorang penjual keropok nasi bersama dengan atuk dia. Tapi dia bagaimanapun menyertai pasukan God Select dan dia dikatakan menyimpan satu rahsia. Dan rahsia tersebut adalah dia ni adalah human host untuk Ultraman Deca. Itu kemudiannya diperkenalkanlah dengan form-form milik Ultraman Deca. Bermula daripada form yang pertama adalah Flash Type. Flash Type ni adalah form yang menseimbangkan kekuatan dan kecepatan. Dan juga dia ini mempunyai gaya bertarung yang agresif dan juga mencerminkan sifat straightforward daripada Asumi Kanata itu sendiri. Dan juga kita pun diperlihatkan dekat sedang ni dia sedang bertarung dengan musuh-musuh dia, musuh-musuh yang akan dilawan dekat siri itulah, iaitu Spearosaurus dan juga Spear Gomora. Kita pun diperlihatkan juga nama dia punya kuasa dia, iaitu Selgen Kosan, di mana Ultraman Deca akan menyilangkan tangan dia untuk menembakkan satu cahaya yang cukup kuat untuk membunuh musuh dia. Habis pasal Flash Type, kita lihat ke arah form kedua milik Ultraman Deca, iaitu Strong Type. Strong Type ni dia adalah sejenis form Ultraman Deca yang berfokus kepada kekuatan fizikal. Dan dia ni berwarna merah. Dan Izzat sukalah dengan design Strong Type ni sebab dia macam ada perisai, dia menampakkan lagi kegagahan dia lah sebagai seorang prajurit semua tu. Dan kita pun diperjelaskan lagi yang form ni bertarung menggunakan kekuatan fizik dia. Seperti dalam trailer, dia masih lagi berlawan dengan Spear Gomora. Tapi kali ni ada scene ditambah sikit di mana kita nampak lah Ultraman Deca ni melepaskan serangan macam tumbukan dan tendangan ke arah Spear Gomora ni tadi. Dan lepas tu kita habis pasal Strong Type, kita pergi pula ke arah Miracle Type. Miracle Type ni adalah kontra kepada Strong Type, baik dari segi warna dan kemampuan. Kalau Strong Type berwarna merah, Miracle Type ni berwarna biru. Form Ultraman Deca yang berwarna biru ini berfokus kepada kecepatan. Tapi dia tak setakat kecepatan je, dia ada mistik lah. Di mana dalam cerita ni kita nampak dia menggunakan satu kuasa psychokinetic. Dia tak pasal yang tak ada satu pun yang kita hanya dapat tengok finisher Ultraman Deca Flash Type je. Untuk Strong Type dengan Miracle Type kita masih tak tahu lagi ya. Macam Dolnet Breaker tak ditunjukkan, Rayleigh Wave pun tak ditunjukkan. Mungkin juga Subaraya buat macam ni sebab dia tak nak spoilerkan langsung ya untuk siri Ultraman Deca ni. Seterusnya pula kita akan membahas tentang musuh utama Ultraman Deca. Musuh utama untuk Ultraman Deca adalah Sphere. Sama macam Ultraman Dyna, iaitu Sphere ni adalah jenis makhluk asing daripada luar angkasa dan dekat dalam
tu pun kita diperlihatkan yang bahawa akan ada dua jenis spear, iaitu King Spear yang paling besar sekali, dan King Spear ni mempunyai kebolehan untuk menghantar koloni-koloni spear untuk menyerang bumi. Spear Soldier ni mempunyai kebolehan untuk menembakkan laser yang cukup berbahaya, dan juga diperjelaskan yang selain daripada dia boleh menghantar koloni Spear Soldier ni, dia juga boleh menggabungkan Spear Soldier ni untuk membentuk raksasa. Dan raksasa yang diperlihatkan ada dipanggil sebagai Spearsaurus. Spearsaurus ni bagi Zat design dia sangat cantik, sangat nampak orang kata macam menyeramkan jugalah design dia ni. Dan bagi Zat design dia ni cukup hebat untuk raksasa yang muncul pertama kalinya dekat episod 1 Ultraman Decker ni. Lepas pula kita perlihatkan lagi kemampuan lain daripada Spear, iaitu Spear ni punya kebolehan untuk bersatu dengan raksasa di bumi, dan dia akan menciptakan satu raksasa yang dipanggil sebagai Synthetic Beast. Dan dekat dalam preview special ni, raksasa yang terkena tu adalah Gomora. Gomora ni telah pun bersatu dengan Spear dan dia pun berubah menjadi jenis raksasa baru dengan gelaran The Ancient Synthetic Beast, iaitu Spear Gomora. Kita pun diperlihatkanlah dengan kuasa milik Spear Gomora ni. Kuasa milik Spear Gomora ni bukan sama dengan Gomora yang asli, cuma dia dah jadi lebih kuat lagi lah. Spear ni bukannya satu-satunya ancaman yang Ultraman Decker ni akan lawan, tapi Ultraman Decker juga akan lawan dengan ancaman daripada raksasa-raksasa yang lain. Dan salah satu raksasa yang ditunjukkan dalam preview special ni adalah Death Drago. Ya, raksasa daripada yang buat kemunculan pertama kali dekat Ultraman Trigger episod yang kelima ni kembali lagi ke Ultraman Decker. Dan bagi Zat, kembalinya Death Drago ni dia bukan setakat untuk cerita je, tapi dia juga berfungsi untuk sebagai reference kepada siri Ultraman Dyna dulu. Sebab Ultraman Dyna pun bawa balik kaiju daripada Ultraman 3, sama juga dengan Decker ni, di mana dia bawa balik kaiju daripada Ultraman Trigger. Next, kita nak bahas tentang pasukan God Select. Okay, selain daripada Ultraman Trigger, akan ada pasukan lain yang akan bertindak sebagai sekutu untuk Ultraman Trigger ni nanti. Dan pasukan tu adalah pasukan God Select. Kita diperkenalkanlah dengan salah satu demi satu member milik God Select ni, daripada Somarumon dan juga waifu korang, iaitu Ichika Kirino. Kalau korang semua sukalah dengan Ichika Kirino, tapi bagi Zat dia cantik. Tapi nak katakan Zat nak jadikan dia waifu pun tak, sebab waifu Zat adalah orang selepas ini, iaitu Kaizaki Sawa. Kaizaki Sawa ni dilakonkan oleh Sei Miyazawa yang merupakan ahli kepada AKB48. Dia adalah wakil kapten God Select, dan juga dia ni macam kakak kepada pasukan God Select yang baru macam Asumi, Soma dan juga Ichika ni tadi. Dia ni bukan setakat sebagai wakil kapten je, tapi dia juga mempunyai ada seorang doktor di mana dia tahu tentang biologi pada raksasa dan sebagainya. Dan selepas tu pula kita ada Taiji Murahoshi. Taiji Murahoshi ni adalah kapten baru God Select, dan dia dilakon oleh Masayuki Kawada yang sebenarnya pernah berlakon dalam cerita Kamen Rider The Next. Okey, Taiji Murahoshi ni daripada description karakter dia ni adalah junior kepada kapten God Select yang sebenarnya, iaitu Tatsumi Seiya. Dan dia ni asalnya telah pun dijadikan sebagai kapten baru untuk God Select, tapi sebabkan raksasa dah jarang sangat menyerang, dia telah pun ambil keputusan untuk tinggalkan jawatan dia sebagai kapten dan menjadi pengetua dekat sekolah latihan TPU tu. Tapi dia sebabkan raksasa dah menyerang, dia kembali balik menggalas tugas dia sebagai kapten tu tadi. Dan seakhir sekali kita diperkenalkan dengan HANE2. Nama dia adalah HANE2, bukannya HANE2. Sebabnya Zat dah chat kat internet tadi, dan dia pun cakap nama dia adalah HANE2. Dia ni adalah maskot sekaligus pilot dalam God Select ni. Dan juga dia ni diinspirasikan daripada Hanejiro, iaitu sinis kaiju yang muncul dekat siri Ultraman Dyna dekat episod apa ke? 16 tak silap. Diinspirasikan dari situ. Dan ni disuarakan oleh Hiroshi Tsuchida yang sebenarnya pernah mengisi sebagai Grisha Yeager, iaitu ayahnya Eren Titan daripada Attack on Titan, dan ayahnya Eren Yeager daripada Attack on Titan. Eren Titan pula lah. Okey, diperkenalkan dengan satu karakter baru, iaitu Yuichiro Asakage yang dilakonkan oleh Yu Koyanagi. Ini adalah kali kedua dia berlakon siri Ultra. Yang pertama tu adalah sebagai Ran dari movie Ultraman Zero Revenge of Belial. Dia adalah yang bertanggungjawab membekalkan mecha dan beberapa teknologi lain untuk digunakan oleh God Select ni tadi. Dia ni boleh Zat cakapkan dia ni macam Akito tapi versi Ultraman Decker. Macam tu lah. Okey, dan dia ni juga ada orang yang bertanggungjawab menciptakan Gashawk. Gashawk ni pula adalah pesawat baru milik Ultraman Decker. Dan bagi Zat, dia punya design memang sangat cantik. Dia punya CGI dia memang sangat cantik. Dan juga memang
wow lah Izzat tengok dia punya CGI tu kan. Dan juga dalam scene juga kita diperlihatkan yang Guards Falcon dan juga Nurse Daisy ni bertarung dengan Spear. Dan Izzat yakin scene ni berlaku dekat episod 1. Dan bagi Izzat scene ni adalah satu scene yang menarik ya, sebab kita dapat tengok Guards Falcon dan juga Nurse Daisy bertarung bersama menentang Spear. Dia punya CGI dia memang sangat cantik. Izzat memang sangat suka dengan CGI dia. Okay, habis pasal tu kita berlanjut pula ke satu lagi, iaitu The Capsule Monster. Okay, disebabkan cerita Ultraman Deca ni dibuat bukan setakat untuk menyambut ulang tahun ke-25 Ultraman Dyna je. Dia juga dibuat untuk menyambut ulang tahun ke-55 Ultra 7. Okay, kan Moroboshi menggunakan kapsul kaiju untuk berlawan dengan raksasa, iaitu Salamandora, Dorako dan juga Bamstar. Dan raksasa yang digunakan adalah trio kapsul kaiju yang kita dah kenal lah, iaitu Miklas, Windom dan juga Agira. Sebab diorang ni diperkenalkan pun adalah sebabnya diorang ni akan comeback dekat siri Ultraman Deca ni nanti. Diorang ni akan membantu Ultraman Deca dalam melawan musuh dia lah. Tapi kita tak nampak lagi lah kemunculan Windom dengan Agira. Yang kita nampak dekat Ultraman Deca ni buat semasa sekarang ni adalah Miklas sahaja. Kita nampak lah macam mana Miklas ni membantu Ultraman Deca tu dengan melawan Death Drago ya. Dan Izzat rasa scene ni akan berlaku di episod yang kedua. Preview Ultraman Deca kemudian ditutup dengan satu ayat yang bagi Izzat cukup menarik, iaitu Susume Kanata Kagayake Deca. Dan dia akhirnya ditutup dengan ayat yang ini. Ultraman Deca Flash Time. Itu je lah yang Izzat nak bahas tentang Ultraman Deca preview special. Bagi Izzat memang tak sabar gila untuk tengok Ultraman Deca ni nanti tayang. Dan apa harapan Izzat untuk siri Ultraman Deca ni adalah yang pertama tu, Izzat harap jalan cerita dia jauh lebih bagus daripada Ultraman Trigger lah. So yang Ultraman Trigger okey, cumanya banyak episod yang tak terlalu fokus. Dan banyak juga episod yang bagi Izzat agak rushing sikit lah. Dan benda tu agak tak seronok sebenarnya nak tengok. Sebab Ultraman Z dah bagus, tapi Ultraman Trigger pula macam tu kan. Tapi Izzat harap Ultraman Deca ni boleh lagi elok lah daripada Ultraman Trigger. Yang pertama tu, itulah harapan Izzat. Dia punya jalan cerita lagi best. But action Izzat sebenarnya tak apa kisah sangat. Sebabnya bagi Izzat fighting yang dia buat oleh Masahiro Takesue biasa je. Tak adalah gempak sangat macam Koichi Sakamoto buat kan. Tak mengapa, asalkan jalan cerita dia best, Izzat tak apa kisah sangat lah pasal action dia tu. Okay, narrator untuk Ultraman Deca preview special ni adalah Gakuto Kajiwara. Kalau korang pernah layan cerita anime, korang tahulah siapa dia ni ya. Dia adalah pelakon suara untuk Hitohito Tadano daripada siri anime Komi Can Communicate. Rasa macam interest juga nak tengok Komi Can Communicate, tapi tak ada masa kan nak tengok. Izzat tengok lah, kalau ada masa Izzat tengok. Dan insyaAllah Izzat akan cuba buat review untuk siri Komi Can Communicate tu. Dan dia juga adalah pelakon suara untuk Ultra D Flasher. Berbeza ya dengan Ultraman Trigger dulu. Kalau Ultraman Trigger dulu Maxwell Powers kan, tapi yang ni Gakuto Kajiwara. Izzat boleh cakap bahasa Inggeris dia okey lah. Tapi nak bandingkan dengan Ultraman Trigger, Izzat suka Ultraman Trigger punya bahasa Inggeris lagi, jauh lebih menarik. Dan scene baru pun memang banyak yang dalam preview kali ni. Izzat tak expect pun yang cerita ni akan banyak scene-scene baru. Izzat rasa macam sikit-sikit je apa ke, tapi rupa-rupanya banyak scene baru ya. Dan Izzat harap Ultraman Deca nanti best. Dan Izzat pun harap korang semua, terutama sekali peminat daripada luar negara, jaga adab korang. Jangan toksik langsung dekat channel Suburaya. Kenapa nak toksik kan? Dia orang dah bagi kita tengok secara free. Janganlah sebab cerita tu tak best kau pergi racist, kau pergi cakap toksik dekat Suburaya apa semua tu. Just layan je Ultraman Deca ni. Kalau korang tak suka, jangan tengok. Itu je. Tak perlu pun sampai nak buat petition nak batalkan siri Ultraman Deca ni. Mana tahu nanti takut-takut Ultraman Deca dapat 1 juta. Macam sebelum ni kan, dekat Ultraman Deca ke, dekat Ultraman Trigger lah, bukan Deca. Dekat Ultraman 3 sebelum ni, waktu Ultraman Trigger dapat 1 juta tontonan di masa satu hari penayangan dia, dia orang buat Google Form. Dan dalam Google Form tu dia ada tanya apa yang dia orang boleh perbaiki lagi untuk dia punya Ultra Scene seterusnya. Korang komen je kat situ apa yang korang tak suka. Tapi make sure komen korang tak dah komen yang bina lah, janganlah komen toxic. So itu sajalah Izzat nak bahas tentang Ultraman Trigger preview special. Lagi 5 hari lagi nak tayang. Izzat memang tak sabar nak tengok siri Ultraman Deca ni. So itu sajalah daripada Izzat. InsyaAllah Izzat akan upload lagi banyak video-video yang best lagi di masa akan datang. So kita jumpa lagi di next video. Okay, Assalamualaikum dan bye.